Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 6 daripada kelas AS27 akan membentangkan tentang sekularisme dan impaknya kepada Muslim di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada Nuraina Azira, Nurul Laila Cuca Isa, Nurul Syahidah, Seri Elisa Fatihah dan saya, Nur Hana Aisyah. Pertama sekali akan saya terangkan latar belakang topik yang akan kami ulaskan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan sekularisme? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sekularisme ini merupakan satu fahaman yang terdiri daripada doktrin dan juga pendirian yang asingkan nilai keagamaan daripada kehidupan manusia. Kalau menurut David Martin pula, sekularisme berasal daripada bahasa Latin iaitu seculum yang memberi makna ketiadaan agama ataupun bersifat duniawi. Dalam bahasa Arab, sekular secara amnya diterjemahkan sebagai al-ilmaniyah dan juga al-maniyah. Bagi istilah al-ilmaniyah, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang berkata bahawa asalnya daripada perkataan al-ilmu yang mempunyai tujuan untuk mengelirukan umat Islam kerana terjemahan asalnya ialah duniawi. Profesor Dr. Yusof Al-Qardawi pula berpendapat bahawa al-ilmaniyah ni merupakan terjemahan yang tak teliti dan tak sahih kerana beliau berkata bahawa ianya merupakan satu idea barat Kristian dan juga idea orang yang tak faham tentang konsep ad-din dan juga al-ilmu. Bagi istilah al-ilmaniyah pula, ianya berasal daripada perkataan al-alam yang bererti alam. Dan Syed Muhammad Naqib Al-Attas berpendapat bahawa ianya memisahkan pemikiran dunia dan agama secara halus. Jadi bagaimana ideologi ini terbentuk? Ianya bermula daripada zaman gelap Eropah ketika kejatuhan Empire Rom pada pertengahan abad Masihi, yang mana terjadi kemunduran tamadun termasuk dari segi pengetahuan dan juga nilai keagamaan, serta kekuasaan gereja yang mana terdapat penekanan keagamaan dan pembunuhan orang-orang yang mempelajari ilmu sains. Kemudian pada zaman Renaissance, yang mana rakyat Itali mula menuntut ilmu di Sepanyol yang dulu merupakan sebuah negara Islam. Kemudian berlakunya perubahan kerana wujudnya penindasan pihak gereja terhadap kebebasan individu. Berlakulah gerakan Reformation yang menentang kekuasaan gereja yang tak amalkan keagamaan dengan betul. Jadi wujudnya Protestan yang mula membantah amalan-amalan pihak gereja bermula daripada Jerman dan berkembang ke negara lain. Kemudian wujudlah revolusi lain yang berkait dengan objektif bahawa kemajuan ini dapat dilakukan sekiranya kita mengasingkan agama daripada kehidupan. Contohnya, revolusi Perancis yang mula memisahkan hal ehwal agama daripada pentadbiran. Sekarang saya akan menerangkan pernyataan masalah bagi topik kami. Malaysia ni merupakan sebuah negara yang berbilang bangsa dan perpaduan di Malaysia ni dapat dikekalkan disebabkan toleransi dan juga keharmonian antara masyarakat. Tapi, adanya segelintir rakyat Malaysia yang suka sentuh isu sensitif agama. Selain itu, pada era yang moden ni, dunia Islam kini dicemari pelbagai ideologi yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti sekularisme, feminisme dan liberalisme disebabkan oleh penjajahan barat dan musuh-musuh Islam. Contoh permasalahan yang kita dapat lihat ialah berlaku pengasingan aliran agama dan bukan agama dalam pendidikan dan juga wujud sistem kapitalis yang mengandungi riba yang bertentangan dengan panduan Islam. Contoh penyebaran fahaman ini ialah penjajahan Perancis di Algeria yang memaksa untuk tidak mengamalkan perundangan Islam pada tahun 1830. Seterusnya dapat dilihat pada tahun 1924, Kamal Atatürk telah menerapkan sekular dalam dasar pentadbiran negara Turki. Di Malaysia pula, berlakunya perjanjian Pangkor pada tahun 1874 oleh British kepada Malaysia yang telah memperkenalkan sistem yang memikirkan peranan Islam dalam sistem pentadbiran. Jadi, melalui pembentangan ini akan kami ulaskan dengan mendalam faktor pemahaman ini berlaku, isu dan impaknya di Malaysia. Baiklah, objektif bagi pengajian topik ini ialah untuk mengkaji latar belakang dan matlamat penyebaran ideologi sekularisme di kalangan umat manusia sedunia. Selain itu juga, kita bakal mendalami asbab-asbab penyebaran konteks sekularisme serta persepsi masyarakat sedunia berkenaan dakwah sekularisme. Kita akan mengetahui hubungan dan pandangan mengenai ideologi sekularisme antara ahli-ahli pemikiran sains dan agamawan sedunia. Dan akhir sekali, kita semua bakal mempelajari hubung kait pemahaman sekularisme dalam perlembagaan Malaysia serta implikasi pelaksanaannya dalam norma harian masyarakat di Malaysia. Baiklah, kali ini saya akan membentangkan faktor-faktor kemunculan fahaman sekularisme di Malaysia. Pertama sekali, ianya telah berlaku sejak penjajahan kuasa luar, khususnya British di tanah Melayu. Penguasaan British di tanah Melayu telah berlaku melalui perjanjian yang dimeterai melalui Sultan-Sultan Melayu
Antaranya Perjanjian Persekutuan pada tahun 1895 untuk pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu Perak, Negeri Sembilan, Selangor dan Pahang. Seterusnya melalui Perjanjian Bangkok pada tahun 1905, di mana berlakunya pemindahan kuasa ke atas negeri-negeri Melayu bukan bersekutu daripada Kerajaan Siam kepada British. Dan akhirnya melalui Perjanjian Persahabatan pada 11 Disember tahun 1885 oleh Kesultanan Johor. Ini telah memberikan perubahan pentadbiran di Tanah Melayu daripada Kesultanan Melayu kepada Undang-Undang Kuat Kuasa British serta turut memberi kesan dari segi sosiologi, pendidikan dan ekonomi. Oleh itu, pelbagai pengaruh dan budaya daripada British telah diserap masuk ke dalam kehidupan masyarakat di Tanah Melayu, antaranya ideologi sekularisme. Antara cara-cara penyebaran fahaman ini tersebar, yang pertama sekali melalui undang-undang. Sebahagian peraturan adat resam dan tradisional telah diubah ke arah lebih moden untuk mengikuti kesesuaian waktu serta zaman agar lebih khusus dan teratur. Contohnya pengenalan undang-undang cukai tanah, cara tadbir pemerintahan, penubuhan kehakiman, sistem kewangan, perkhidmatan awam serta perhubungan jalan kerja raya. Pertukaran ini telah berkekalan sehingga ke pembentukan negara Malaysia hari ini. Sebab itulah berlakunya kewujudan dua institusi mahkamah perhakiman, iaitu sivil dan syariah. Dengan ini, pelaksanaan sistem sekular telah ternyata diterapkan dan dipraktikkan dalam pentadbiran yang dibawa oleh Kerajaan Malaysia. Seterusnya, ia turut berlaku melalui pendidikan di mana sebelum penjajahan British berlaku, pembelajaran kebanyakannya berkhusus kepada mempelajari agama, adat resam nenek moyang, penglipulara serta sara hidup, seperti pertanian, perikanan, pembuatan ukiran dan kraftangan. Namun begitu, selepas kedatangan British, penubuhan sekolah vernacular telah dilakukan untuk mengasingkan pendidikan masyarakat mengikut adat dan kaum masing-masing. Namun, pelbagai kemudahan yang diberikan kepada individu yang melanjutkan pengajian di sekolah Inggeris kerana pembelajaran yang lebih tinggi serta mendapat peluang pekerjaan yang lebih mudah. Golongan yang dapat menyambung pengajian di sekolah Inggeris berpeluang melanjutkan pengajian di luar negara, maka mereka lebih diperkenalkan dan didedahkan dengan budaya luar. Oleh itu, muncullah kewujudan golongan modernis di kalangan masyarakat Melayu yang berhasrat untuk mengubah negara ke arah moden. Mereka mempercayai negara-negara barat adalah suatu contoh yang baik dalam usaha untuk memajukan tanah Melayu. Oleh itu, mereka mula diperkenalkan dengan konsep pemikiran sekular yang beranggapan bahawa pemisahan ataupun pengasingan institusi pemerintahan daripada hubung kait ataupun kepercayaan agama adalah penting dalam mengecapi ke arah kemodenan disebabkan mereka beranggapannya kepercayaan ke arah keagamaan adalah kolot serta ketinggalan zaman. Akhir sekali, penyebaran ini turut berlangsung melalui media massa. Pembangunan teknologi yang diperkenalkan sangat pesat, terutama sekali dalam pembuatan komputer dan mesin fax, serta penglibatan dunia jurnalis yang semakin berleluasa melalui stesen televisyen, radio dan risalah akhbar. Oleh itu, pelbagai berita dapat disampaikan dan disebarkan, termasuk fahaman ideologi barat seperti feminisme, liberalisme dan sekularisme kepada masyarakat. Yang kedua, fahaman sekularisme juga berpunca daripada pengaruh kemerdekaan Indonesia ke atas Belanda. Untuk pengetahuan kamu semua, Indonesia mencapai kemerdekaan melalui semangat nasionalisme di antara pemimpin dan rakyatnya yang sangat kuat. Presiden pertama Indonesia iaitu Soekarno telah berjaya mengubah dasar permulaan piagam Indonesia yang mana menyatakan bahawa undang-undang syariah dilaksanakan dan Presiden Indonesia hendaklah di kalangan seorang yang beragama Islam kepada negara Indonesia ditubuhkan atas dasar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kerana beranggapan tidak mahu untuk mendiskriminasi bagi golongan yang bukan beragama Islam di Indonesia. Dan akhir sekali, faktor penyebaran ideologi sekularisme berasaskan daripada kejatuhan kerajaan Islam Uthmaniyah di Turki. Turki merupakan kerajaan Khalifah Islam Uthmaniyah yang mempunyai pengaruh besar ke atas umat Islam di seluruh dunia termasuk Tanah Melayu. Kejatuhan kerajaan Islam Uthmaniyah pada tahun 1922, Mustafa Kemal Atatürk telah menjadikan pembentukan Turki ke arah moden yang berasaskan sekularisme yang mana telah membawa perubahan drastik kepada negara tersebut. Negara Turki telah memulakan pewartaan pemerintahan negara yang diasingkan dengan agama. Ini telah menarik perhatian cendekiawan Melayu untuk menyebarkan idea pemodenan melalui penulisan akhbar dan majalah. Ini secara tidak langsung mendedahkan orang Melayu tentang kesan pemodenan dan persekularan oleh Kemal Atatürk sejak menerajui pemerintahan Turki. Assalamualaikum dan hai, nama saya Sri Elisa dan saya akan meneruskan pembatangan ini mengenai topik seterusnya iaitu tentang pandangan tokoh-tokoh terhadap sekularisme. Pertamanya adalah daripada Profesor Dr. Syed Muhammad Naqvi Al-Atas iaitu ahli fikir Islam.
Menurut beliau, sekularisme adalah suatu fahaman yang ingin menentang nilai-nilai Islam di mana fahaman ini adalah sama sekali bertentangan dengan fahaman Islam itu sendiri dan tidak akan pernah wujud sekularisme Islam. Seterusnya, beliau berpendapat bahawa wakiyah iaitu faham positivisme adalah lebih dekat maknanya dengan sekularisme berbanding perkataan almaniyah iaitu duniawi. Positivisme ini menganggap bahawa sains adalah pencapaian akal manusia yang paling tinggi. Selain itu, Al-Atas juga mengaitkan falsafah Aristotle telah memisahkan sains dan agama, di mana falsafah Aristotle ini telah menganggap bahawa Tuhan sama sekali tidak berkait dengan alam. Akhir sekali, beliau berpendapat bahawa program falsafah telah mengancam akidah umat Islam secara halus dengan mengelirukan mereka. Tokoh kedua ialah Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi iaitu ahli hukum Islam. Menurut beliau, Islam akan sentiasa bertentang dengan sekularisme. Beliau dan juga Al-Atas telah berpendapat bahawa sekularisme tidak patut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab kerana ia akan mengelirukan kaum Islam. Bagi beliau, sekularisme lebih sepadan dengan konsep al-landiniyah iaitu kefahaman yang tiada kaitan dengan agama dan al-dunyawiyah iaitu keduniaan yang tiada kaitan dengan agama. Beliau berkata bahawa fahaman Aristotle telah memisahkan antara gereja dengan negara. Namun menurut beliau lagi, gereja telah lama selari dengan fahaman Aristotle. Akhir sekali, beliau berpendapat bahawa sekularisme ini telah menjadi batu penghalang bagi pelaksanaan syariat Islam dalam negara Islam. Tokoh terakhir ialah ilmuwan Perancis iaitu Jean. Beliau telah menciptakan 3 prinsip tentang sekularisme. Pertamanya ialah kerajaan perlu dipisahkan daripada institusi keagamaan. Beliau beranggapan bahawa politik tidak boleh dikuasai oleh institusi agama. Keduanya, semua orang diberikan kebebasan berfikir, memilih prinsip hidup atau agama. Dan prinsip terakhir mengatakan bahawa semua agama maupun tidak beragama perlu dilayan secara sama rata, di mana kerajaan tidak boleh mendiskriminasi mana-mana pihak. Assalamualaikum, saya Nurul Syahidah akan meneruskan perbincangan tentang kesan-kesan sekularisme yang terbahagi kepada 3. Kesan sekularisme yang pertama ialah terhadap kepercayaan agama seseorang individu. Sekularisme akan melemahkan keimanan dan menggoyangkan akidah serta keyakinan terhadap kekuasaan Allah SWT. Hal ini kerana manusia mulai mempertikai hal-hal agama dan semakin keliru dengan hal berupa metafizik dan tidak logik pada pemikiran mereka. Sebagai contoh, keraguan mereka meningkat terhadap rukun iman. Selain itu, sekularisme juga melahirkan ideologi humanisme yang menjadikan pusat semua isu kepada pemikiran dan keterbatasan manusia. Perkara ini menyebabkan manusia untuk bertindak berlandaskan hawa nafsu yang menyumbang kepada kekosongan jiwa secara tidak langsung. Hal ini juga menyebabkan berlakunya perubahan perwatakan individu dari segi pemikiran, tindakan serta gaya hidup mereka. Contoh yang boleh diketengahkan ialah runtuhan moral dan akhlak yang berleluasa pada masa kini seperti gejala-gejala menagih dadah, meminum arak, AIDS, lesbian, homoseks serta bunuh diri. Maudud seterusnya, kesan sekularisme yang kedua ialah terhadap toleransi dan keharmonian agama sesama masyarakat. Sekularisme ialah salah satu punca utama masyarakat moden semakin menerima nilai sekular dan menjauhkan diri mereka dari agama. Hal ini tercetus disebabkan oleh masyarakat lebih menerima ajaran dan gaya hidup barat yang bebas serta tidak berlandaskan syariah dan akidah Islam. Sebagai contoh, segelintir masyarakat menyambut hari Natal walaupun mereka beragama Islam. Di samping itu, berlakunya juga ketidakadilan terhadap undang-undang negara. Sebagai analoginya, sistem politik masyarakat mulai dirantai oleh nilai dan hujah sekularisme yang mengatakan nilai Islam tidak sesuai dengan era dan keadaan moden. Selain itu, sekularisme juga mencetuskan krisis intelektual dalam masyarakat yang berpunca dari pendidikan dunia Islam yang gagal menyatukan agama dan akademik di dalam satu aliran disiplin. Biar kita lihat, kebanyakan institusi pelajaran mengabaikan agama serta melebihkan pendidikan berkaitan sains. Saya sendiri akan meneruskan kesan sekularisme yang seterusnya iaitu tentang dasar kerajaan. Menurut ajaran sekular, ahli agama tidak boleh terlibat dengan politik dan pentadbiran negara bagi mencapai tahap modernisasi. Ini bagi mendapatkan pemerintahan dan politik yang berlaraskan demokrasi dan parlimen tanpa unsur agama. Politik sekular sebenarnya wujud untuk mengelakkan campur tangan gereja dan untuk mengelakkan tekanan daripada agama dalam isu politik dan pemerintahan yang kini telah melibatkan semua agama.
Akhir sekali, sekularisme memisahkan antara agama dan negara dengan mengecualikan agama dan tidak mengambil kisah tentang isu sensitiviti agama. Antara permasalahan isu sekularisme ianya telah mempengaruhi dari aspek pendidikan, ekonomi dan politik. Isu sekularisme dalam aspek pendidikan tercetus apabila bahasa Arab dan tulisan Jawi dihapuskan di negara Turki. Mustafa Kemal Atatürk telah berjaya menggulingkan sistem khalifah Islam dan menjadikan Turki sebagai negara sekular. Contoh perubahan yang Mustafa Kemal Atatürk lakukan ialah mengubah bahasa azan daripada bahasa Arab ke bahasa Turki. Hello menggantikan lafaz Assalamualaikum dan semua sekolah-sekolah aliran Arab turut ditukar kepada sekolah sekular. Di Malaysia pula, iaitu negara kita sendiri, penjajah British menyarankan supaya pendidikan menerusi tulisan Rumi sahaja. Hal ini disebabkan tulisan Jawi telah dianggap tidak sesuai untuk digunakan di zaman moden kelak atas alasan sukar untuk dipelajari. Tindakan ini secara tidak langsung menghapuskan sedikit demi sedikit istilah Arab di dalam bahasa Melayu. Isu sekularisme dalam bidang ekonomi pula terjadi apabila penjajah British telah memperkenalkan sistem kapitalis di mana mereka telah mengagungkan riba. Mereka hanya mementingkan keuntungan peribadi, lantas berlakunya penindasan dan tipu menipu di kalangan masyarakat yang mana ianya dilarang dalam Islam. Kesannya, masyarakat menganggap perkara tersebut adalah normal dan tidak lagi berjihad untuk menegakkan agama kita sendiri, iaitu agama Islam. Isu sekularisme dari segi politik pula terjadi apabila penjajah British ingin mentadbir kerajaan Melayu tetapi tidak mahu campur tangan berkaitan dengan agama dan adat resam Melayu. Perjanjian-perjanjian antara British dan kerajaan-kerajaan di tanah Melayu adalah berdasarkan kerangka sekularisme. Antara kaedah penyelesaian terhadap isu-isu tersebut, masyarakat majmuk Malaysia iaitu kita sendiri harus mengambil langkah berjaga-jaga agar isu sekularisme dapat dibantah sepenuhnya di negara ini. Pertama, masyarakat harus menggalakkan norma budaya dan sosial yang memberi keutamaan kepada amalan keagamaan untuk memperkukuh identiti keagamaan kita sendiri. Seterusnya, keterlibatan politik untuk integrasikan nilai-nilai agama sebagai asas pentadbiran. Ketiga, menyediakan sokongan kewangan atau institusi kepada badan-badan agama agar nilai keagamaan dapat dikekalkan dalam pendidikan. Akhir sekali, masyarakat harus melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan supaya kita lebih cerna dalam membezakan antara hak dan batil. Kesimpulannya, konsep sekularisme secara keseluruhannya memberi impak negatif kepada sesebuah negara dan setiap individu disarankan haruslah memahami sekularisme agar tiada pencegahan sentimen dan nilai keagamaan dapat dikekalkan. Akhir kata, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.